Peperangan itu ialah peperangan Tabuk, peperangan yang berlaku pada musim panas. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Nabiul Ghazawat, Nabi peperangan. Banyak peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu kita telah huraikan kenapa berlakunya peperangan dalam Islam. Kita dah huraikan. Dan kita telah tangkis dakwaan orang yang menyatakan peperangan menunjukkan Islam satu agama yang ganas. Kita kata tak. Oleh kerana Islam adalah satu agama yang lengkap, maka dia merangkumi kesemua perkara. Mustahil bagi suatu sistem yang lengkap tak ada bab ketenteraan di dalamnya. Maka ketenteraan apabila berlaku, ia berlakulah apa yang dinamakan peperangan, yang Islam namakan jihad. Namun yang hebatnya di dalam Islam, sebelum adanya Convention Geneva, sebelum adanya kesepakatan Geneva, sebelum adanya bangsa-bangsa bersatu, Islam telah meletakkan peraturan-peraturan di dalam peperangan yang tidak pernah didahului oleh mana-mana tamadun. Manusia ini, tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, mereka mungkin boleh berdisiplin dalam keadaan biasa. Kita masa angin elok, biasanya ramai ikut orang ikut peraturan. Tapi bila mai angin dia tak elok, dia tak ikut peraturan. Masa marah, ramai orang tak ikut peraturan. Sebab itu kita dilarang membuat keputusan apabila kita marah. Dalam peperangan, manusia biasanya hilang pertimbangan. Dalam peperangan, biasanya manusia bertukar sikapnya. Namun Islam apabila datang, ia meletakkan peraturan-peraturan di dalam peperangan. Masih lagi sempat Islam meletakkan orang Islam yang berperang tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh kaum wanita yang tidak terlibat dengan peperangan, tidak boleh membunuh asif, orang yang bekerja dengan tentera tapi dia bukan tentera, setakat dia sapu sampah di kem, orang tak bunuh dia. Tidak boleh membunuh sami-sami, padri-padri yang beribadat di gerejanya. Islam letakkan peraturan. Islam tak benarkan menggunakan persenjataan yang membunuh manusia tanpa sebab. Tetapi apabila Amerika yang kononnya mendahului ketamadunan zaman ini, ia langgar satu-satu negeri, dia bunuh tanpa sebab. Dia bunuh dengan kepungan ekonomi yang dilakukan. 500,000 kanak-kanak Iraq mati kebuluran. Senjata yang Amerika jatuhkan membunuh ratusan ribu rakyat Iraq. Baru-baru ini dia bom secara gila kepada ke atas Somalia. Dalam masa yang sama dia menuding jari kepada Islam, dan dia menuduh Islamlah agama pengganas. Walaupun apa yang orang sebut tentang Taliban, walaupun barangkali ada perkara yang kita tak dapat bersetuju dengan Taliban, tapi apabila Taliban tawan jurnalis wanita berkenaan, dia tidak perlakukan sewenang-wenangnya. Dia tahu sebagai orang Islam ada peraturannya. Ini adalah perbezaan. Sebab itu apabila kita hari ini ramai orang yang takut bila nak sebut bab peperangan di dalam Islam, takut orang tuding Islam sebagai agama yang ganas. Kita kata Islam ada peperangan, tetapi peperangan di dalam Islam membawa rahmat. Sebab itulah apabila tentera Islam masuk di selatan Syria, yang ketika itu dikuasai oleh tentera Kristian, berlaku peperangan yang dikepalai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apabila Islam masuk, Islam mengambil jizyah daripada penduduk Kristian Syria. Ambil jizyah. Jizyah ni dia bayar macam cukai lah, cukai perlindungan. Bila dah ambil, tentera dah ambil,
tentera Islam mendengar khabar Rom telah menyediakan satu pasukan yang sangat besar, yang pada andaiannya mustahil tentera Islam nak menang. 200,000 dia bersedia, tentera Islam dapat 40,000. Abu Ubaidah mengambil keputusan panggil balik rakyat Kristian Syria, bayar balik jizyah mereka, bagi balik. Tak pernah ada satu pasukan tentera apabila menguasai suatu tempat dengan kekuatan bagi balik harta orang, bagi balik harta. Rakyat Syria yang Kristian ambil balik, ambil, kata kami janji dengan jizyah ni kami nak lindung kamu, kami rasa kami tak berani jamin tentera Rom ni besar, padahal yang mereka nak bagi balik tu pun Kristian sama dengan Rom. Apabila peperangan berlaku, menang tentera Islam, kembali tentera Islam ke kawasan Syria, selatan Syria. Orang-orang Syria semua keluar, bukan nak bayar zakat yang Kristian, untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minggu lepas kita cerita tentang Samarkand, Uzbekistan, bagaimana hebatnya tentera Islam di Uzbekistan. Ini adalah mukjizat sejarah, kehebatan agama, dan kehebatan ini banyak hilang pada zaman ini. Hadirin hadirat sekalian, Barbarian, Mongol, Tatar datang daripada Asia Tengah, memasuki wilayah-wilayah umat Islam, khususnya Baghdad, di atas kecuaian orang Islam, sehingga Baghdad menjadi kolam darah, kutuk khanah dipunggah, manusia dibunuh. Ini berbeza peperangan dalam Islam. Islam masuk ke India, dia tidak membunuh orang-orang Hindu. Ia masuk ke Andalus, gereja yang paling besar terus kekal di tengah-tengah kota Andalus. Islam masuk ke wilayah-wilayah lain, Islam tidak membunuh mereka, Islam tidak meruntuhkan gereja mereka, cuma Islam menegakkan akidah dan manusia menerima Islam dengan cara yang reda. Kristian apabila mengambil semula Andalus, mereka memburu setiap kaum keluarga orang Islam. Mereka hanya dengan rumah itu terdengar padanya hainamatul Quran, tutla Al-Quran yang dibaca, ataupun mereka tengok ada tandas dalam rumah, mereka tahu ini kepakaran ni orang Islam yang boleh buat zaman tu, mereka tangkap dan mereka bunuh. Sedangkan ketika Islam menguasai Andalus, Islam tak bunuh mereka. Mongol, dia masuk, dia tak ada peradaban, dia bunuh. Tapi Mongol apabila lama-lama dia duduk di Baghdad, ramai pemimpin-pemimpin Mongol yang menganut Islam.